Sebab apa? Sebab ia diriwayatkan daripada Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin melakukan ramai buat. Dan Abu Hanifah yang itu apa? Alasan dia kata ini termasuk dalam mutlak yang dilarang kita melakukan. Bila sudah ada pertentangan ta'aruf di antara ia sunnah atau ia adalah mutlak, maka yang diterjemahkan mengikut dia ialah al-muharrim, yang mengharamkan, yang melarang. Bila ada pertemuan itu, dia terjemahkan hak larang. Mutlak itu apa? Mutlak itu mencederakan binatang. Perbuatan mencederakan, mengubah-ubah sampai jadi ubah-ubah, menyakiti tubuh kita manusia ataupun binatang, itu dilarang dalam Islam. Masuk dalam mutlak itu apa dia? Cocok. Seorang yang buang dalam lantai besar, cocok. Itu mutlak, mencederakan, menyakiti, ataupun gerak hidung, ataupun telinga, misalnya telinga ni tak ada dubai mana-mana sini. Jadi sebuah kali di Malaysia Timur, Sarawak, mana tu kan, di Bogor ni, dia jadi dubai luar. Kalau luar, apa boleh? Itu mutlak. Begitu juga orang Afrika, dia nak suruh hantu takut, hantu lari, dia torek 2-3 macam-macam lah pakar. Itu termasuk dalam mutlak, tidak dibenarkan dalam Islam. Ulama-ulama Islam ni ada lagi dan mutlak secara mana mutlak. Imam Malik mengatakan cukup bisa mutlak mencacatkan rupa, jadi tak comel. Dia kata, tapi Imam Abu Hanifah kata tidak, ada juga yang khilaf. Dia kata mutlak, dia kata tidak, sunnah, ada khilaf. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan cukup kepada mutlak sebab hudud. Termasuk dalam mutlak. Tapi orang lain kata tidak sampai mereka ini ada yang khilaf, ada yang tidak. Macam ni Imam Abu Hanifah kata isy'ar itu mutlak, orang lain kata tidak. Bukan semua yang menyakiti, bukan semua kita torek, melukakan tubuh itu jadi masuk dalam mutlak. Misalnya orang ikan, torek juga tu, torek biar luka banyak kalam. Kena lupa yang menjadi lupa, setengah-setengah tukar nama-nama jadi pegang palu. Jadi ada itu mutlak. Orang sunat akal sakit kalam, sunnah gerak. Itu adakah itu mutlak? Tentu semua kata Imam Abu Hanifah kata tidak mutlak itu. Lepas tu ini betul juga. Sebab itulah alasan jumhur ulama itu lebih kuat. Tapi Imam Tahawi dia bela Imam Abu Hanifah. Dia kata sebenarnya orang tidak faham maksud Imam Abu Hanifah itu. Abu Hanifah kata itu dia melihat kepada perbuatan orang zaman dia, iaitu dia belajar dalam Islam. Jadi orang itu buat sangat lebih-lebih siapa kau daging dan jadi orang muka dia itu jadi orang jadi putih. Waktu apa alihnya, waktu dia larat sebentar bukan takkan dia larat Nabi buat tu. Dia ikut. Dia kata kadang sebab dia larat, dia orang ramai ni biasanya dia akan laju buat. Dia tidak mengikut sunnah. Jadi daripada asalnya memang sunnah, kalau sikit, tapi kalau tak kena tak jadi. Ini sebab itu dia larang. Dia kata makruh. Boleh kalau kita tak ada, boleh buat ada lain, ada lain. Oh, misalnya ratu dicekok kau biar sudah boleh. Tidak menyakiti. Itu sebab alasan. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan tidak termasuk dalam mutlak dan dia termasuk dalam sunnah Nabi SAW. Cuma kena pilih, jangan sampai luka itu banyak. Sebab itulah kalau kita baca tadi kan hadis yang kedua, dia sebut Nabi SAW sama dengan tangan dia luka. Ataupun dalam satu lagi riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nabi SAW sama dengan jari. Itu menunjukkan luka itu tinggi. Sebab dia boleh sambung dengan jari. Dia tak luka, dia sambung, lepas tu dia lesen lah, dia tunggu tu. Ataupun dibahagiankan kat biar nampak kesedaran. Sekarang tu, bukan suruh luka banyak.
lebih tak kena buat, tak sah. Takut jadi lebih, bila lah sunnah tak ada, tak sampai maksud, tak dapat sunnahnya. Kalau betul, tak apa, tak betul. Tak buat tak betul. Jadi tak boleh lah wajibkan sunnah-sunnah mana betul. Menikah lebih daripada 2 sunnah. Tapi kalau kita takut, kalau Quran kata, kalau takut, sah. Kita baik kita buat juga, kalau tak betul, mengikut sunnah, tak dapat tu kelebihan dia. Baru dapat, bila kita buat tak betul. Ini boleh betul. Ini boleh betul juga. Itu berkenaan dengan Isyarat. Perkara yang kedua adalah hadis ini, Nabi SAW sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah. Apa maksudnya sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah? Hak sebenarnya Nabi SAW sembahyang zuhur kalau hari ini mula-mula di Madinah, di masjid dia. Hak ini adalah hadis disebut kata sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah hari yang kedua. Hari mula-mula lepas zuhur dia sembahyang di masjid dia. Sembahyang itu lah sembahyang tamat, sembahyang yang sempurna lah. Lepas pada tu lepas zuhur dia berangkat. Dia sembahyang di bawah waktu. Sebab pada tu Asar, Maghrib, Isyak dan zuhur hari yang kedua di Dzul Hulaifah. Hak ni maksudnya kata sembahyang zuhur di Dzul Hulaifah, sembahyang asar. Nabi SAW sembahyang 2 rakaat saja zuhur di Dzul Hulaifah. Maksud sini ni hari yang bukan hari yang pertama. Hari yang pertama kita sembahyang masjid Nabi SAW. Nabi SAW berangkat daripada Madinah di Mekah tu pada 25 Zulqa'dah. Tarikh pada 25 Zulqa'dah. Kita panggil Zulqa'dah. Itu orang kita bahasa kita. Zulqa'dah sebenarnya. Itulah kedudukannya. Itu yang ketiganya, Nabi SAW minta orang lain untuk dia pun Isyarat mengikut zahirnya min safhati sanamiha al-ayman. Nabi SAW isyaratkan tauhid bonggol sebelah kanan berdasarkan riwayat. Tetapi di sini ada khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan gitu, ada yang mengatakan tidak. Hak tauhid ni sebelah kiri. Cuma yang Nabi SAW pergi daripada alik kanan. Dia pergi bukan di tauhid. Di kiri, bonggol untuk bonggol sebelah kiri. Sebab dia kata min, dari bonggol sebelah kanan. Bukan di bonggol sebelah kanan. Dia tauhid. Dia tauhid tu dengan dia pergi naik dari sebelah kanan, yang dia pakai sebelah kiri. Itu ada khilaf. Mana-mana tak boleh kan. Tujuan itu sebagai tanda. Tidak kata ni mesti kalau tak buat aku kita dapat. Berdasarkan perbezaan riwayat itu, kita dapat buat kesimpulan bahawa boleh mana-mana. Dimaksudkan ialah sebagai tanda, bukan alik kanan kiri itu tidak penting. Sebab perkara sebab ini tidak dibuat kepada budak lain, tidak dibuat. Yang dibuat ini kepada budak yang akan dibawa sebagai binatang korban. Itu satu. Tak kira kerana balik kiri ke tak. Dan Nabi SAW mengandungkan 2 selipar, sepasang selipar. Dia kandungkan, dia pakai tekuk untuk selipar, ikat selipar dengan tali sakut tekuk itu. Apa-apa itu sebagai tanda juga. Lagi beberapa tanda. Kira kalau puasa tak ada isyarat agar tu tak ada isyarat tak apa. Tapi kalau buat beberapa lagi baik. Sebab apa mungkin daripada sesuatu tempat tu jauh perjalanan, mungkin waktu butuh buat cabut itu salah kita ada. Tujuannya untuk tanda. Itu satu. Yang kedua ada juga ulama yang mengatakan ini sebagai isyarat.
isyarat kepada pengorbanan seseorang. Seperti mana dia melepaskan unta dia pergi ke Mekah untuk kurban kerana Allah SWT nak bagi orang-orang di tanah-tanah mewah, mana-mana susah boleh makan daging dengan percuma. Dia lepaskan unta dia tidak naik unta dia. Begitu juga dia letak kasut dia, selipar dia sebagai tanda dia melepaskan hak dia tidak guna kemudahan dan keistimewaan untuk keselamatan dia, untuk keselesaan dia. Tidak. Kalau naik unta kan selesa, tak ada unta bermakna tak ada kenderaan. Begitu juga kalau jalan kaki ayah kita pakai selipar, mana lebih selesa pakai selipar, selesa pakai kasut. Bila kita buat berarti kita menghilangkan, kita mengorbankan keselesaan. Itu isyarat kepada Allah. Sebab itu dia guna selipar. Padahal tidak mesti selipar pada hari boleh sebagai tanda saja, tak mesti selipar. Tetapi oleh kerana Nabi SAW buat kira-kiranya adalah hikmah. Antara hikmah yang disebutkan oleh ulama saat ini, isyarat kepada dia melepaskan keselesaan, isyarat kepada pengorbanan. Biar susah sikit diri pun, asalkan kita dapat menghampirkan diri kepada Allah. Kemudian orang bawa kenderaan dia pun naik. Di situlah dia berihlal haji. Bila kita setawat duduk betul boleh naik. Masa nak naik unta tu duduklah. Unta tu duduk. Bila dia naik atas unta tu naik. Itu orang istawat. Istawat tu unta tu berdiri. Di Baidah, dia daripada Ifah, kawasan yang tidak ada tanah kawasan pada pasir juga. Nabi SAW berihlal haji. Ihlal haji dia kata labbaika bihajjin, labbaika bihajjin wa umratin. Sebetulnya Nabi SAW ni berdasarkan hadis lebih gemar, lebih banyak Nabi SAW melakukan haji qiran. Haji qiran bukan haji tamattu atau haji ifrad, tidak, tapi haji qiran. Sebab apa? Sebab dia melakukan kedua-dua ibadat dalam satu perjalanan. Dan setengah-setengah tu dia keliru. Dia mengatakan Nabi SAW melakukan haji tamattu. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi SAW kurban juga binatang. Tak kena. Sebenarnya ada juga dari segi penggunaan dalam kitab, dalam hadis pun perkataan tamattu itu digunakan untuk qiran. Sebab qiran ini pun dia ada juga kesenangan. Walaupun tidak sesenang tamattu haji tamattu. Kalau haji tamattu di dalam bulan haji tahun sama buat umrah dulu sampai kepada sana buat umrah siap semua, buka ihram halal pada di apa yang tidak halal kepada orang yang berihram. Pada hari tarwiyah, hari yang ke-8 dia pakai ihram semua, ihram haji, dia buat haji. Lepas tu buat haji itu tamattu. Adapun haji qiran ini dia niat betul sekali dan tidak buka ihram sama habis. Dua-duanya dibuat dengan satu ihram. Dengan satu ihram. Itu haji qiran. Haji qiran ini dalam istilah semuanya dia guna juga untuk tamattu. Mesti kita boleh kata Nabi SAW melakukan haji tamattu. Padahal tidak begitu. Itu dari segi penggunaan bahasa saja. Dari segi istilahnya tidak. Lebih tepat Nabi SAW melakukan haji qiran. Dalam Quran disebut faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara min al-hadi. Sesiapa yang melakukan umrah hingga dia melakukan haji pula, dia kena kurbankan binatang. Kita kata bayarkan. Sama ada orang yang melakukan haji tamattu sungguh, dia kena kurbankan binatang. Ataupun orang yang melakukan haji qiran masuk ke kena dulu. Dalam ayat ini boleh masuk dua tamattu qiran boleh.